Lepas habis seminar tu, coach buat pengumuman. Dia kata, kita akan sediakan kelas akan datang berharga RM2,000, tapi untuk yang ni kita bagi khas untuk siapa yang join seminar ni, harga dia RM1,000. Saya kata, oh marketingnya dia kot, tapi mahal gila RM1,000. Jadi saya rasa mahalnya. Jadi tak payah join kelas, bayar saya pun. Tak apalah, nantilah, lain kali lah saya join untuk bikin kan. Itulah pertama kali Aziz bagi tahu yang dia loss sebanyak 100k. So memang tergamam lah masa tu. So mana datang duit 100k yang dia dapat. Kena ada satu fokus, kita tak boleh money oriented. Kita kena betul-betul ada tujuan nak grow diri kita dan juga nak grow orang lain. Dan terutamanya lah kongsi pada orang lain dulu untuk grow diri kita. Saya Aziz, seorang trainer DRT FTT. Apa yang bakal saya sampaikan ni adalah hakikat yang sebenarnya dan juga sedikit sebanyak memberi sumber inspirasi di luar sana yang terlibat dalam bidang pasaran kewangan forex. Berasal daripada Ipoh dan kini menetap di Putrajaya, mempunyai 5 orang adik-beradik dan anak yang ketiga. Background family yang sederhana income-nya. Hai, Assalamualaikum. Saya Jacqueline, isteri kepada Aziz. Kami dah berkahwin selama 11 tahun dan mempunyai 3 orang anak. Bercakap mengenai Aziz, dia seorang yang baik hati, dia seorang yang bertanggungjawab, dia seorang yang suka mendahulukan orang lain daripada diri dia sendiri. Tapi di sebalik semua kebaikan dia mempunyai sifat baran. Aziz ni seorang yang family man. Dia pandai membahagikan masa antara keluarga dan kerja. Dia selalu bercakap dengan saya, dia kata kalau boleh saya nak masa saya dengan family sentiasa ada. Saya bekerja sebagai franchise di salah satu company yang terkemuka international, dan pengalaman saya di dalam company tersebut sebagai franchise selama 10 tahun. Manakala isteri saya pun bekerja di company yang sama sebagai franchise juga. Jadi nak dipendekkan cerita, saya berhenti daripada franchise tersebut selepas saya mendapati agak sukar untuk saya mengejar impian saya dan cita-cita saya, sebab saya punya impian yang besar, cita-cita yang besar. Jadi agak sukar jika saya teruskan bidang franchise tu untuk mengejar impian saya tersebut. Jadi saya buat keputusan untuk berhenti kerja. Dan saya masa tu, ketika itu saya ada saving. Dan background saya sebelum ni memang saya tak ada saving langsung. Ditakdirkan bisnes time tu, waktu tu dia dalam keadaan bagus dan saya ada saving dalam RM100,000. Dan saya fikir oh mungkin dalam RM100,000 ni saya boleh survive dalam 1 tahun, 2 tahun. Sebab sebelum saya berhenti kerja tu, saya dah selesaikan masalah hutang saya. Saya dah selesaikan apa yang patut. Jadi bila saya berhenti tu, at least saya ada saving, saya boleh teruskan hidup dengan family saya dengan jumlah tersebut lah. Jadi bila saya berhenti bekerja tu, saya terlampau banyak masa. Apa yang saya buat ialah saya jadi Grab driver. Tapi saya fikir benda ni tidak menjaminkan masa depan. Sebab apa? Mungkin one day tu saya fikir, mungkin company tu dia bertahan, jadi saya pun boleh bekerja lagi. Tapi saya fikir ialah masalah kesihatan. Kalau berlaku apa-apa, ialah saya Grab driver. Kalau berlakunya accident, mungkin saya hilang anggota badan, mungkin saya tak teruskan. Jadi saya tak ada apa-apa yang boleh backup saya. Jadi saya fikir tak boleh. Jadi saya fikir saya hanya memenuhi saya punya masa yang kosong tu dan enjoy the moment di dalam Grab driver tersebut. Jadi masa tu saya fikir ialah solution dia dengan pendidikan yang saya tak ada tu, ialah solution dia ialah saya mesti lakukan perniagaan. Saya terpaksa saya gunakan saya punya pengalaman di dalam bidang franchise tu. Masa tu saya ada 2 pilihan, sama ada saya nak teruskan legasi peternakan ikan air tawar, iaitu legasi family saya, ataupun saya buat bisnes yang baru. Okey, dekat sini menjadi titik confuse untuk diri saya. Sebab saya punya minat ialah saya suka berjalan. Kalau saya teruskan legasi family, saya tidak dapat berjalan. Sebab apa? Saya kena bagi fokus 100% kepada peternakan ikan air tawar kat situ.
Kalau saya teruskan saya punya perniagaan yang yang kedua ataupun perniagaan yang baru, mungkin saya boleh buat jadual saya untuk berjalan, untuk uruskan perniagaan. Saya nak ada satu perniagaan yang sambil berjalan boleh buat income. Jadi saya confuse, apakah perniagaan tu? Saya dah terlalu confused. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala, aku tolong aku untuk membuat keputusan. Aku confused untuk buat keputusan. Aku suka berjalan, tapi kalau aku kerja peternakan ikan dan tawar, teruskan perniagaan tu, aku tak dapat buat aku punya hobi. Jadi ada tak satu perniagaan yang berkait dengan aku punya hobi, iaitu sambil berjalan, sambil menjana pendapatan. Jadi saya betul-betul berharap tentu. Selang beberapa minit tu saya buka Facebook, tertera muka Coach Jiro lah. Kan? Masa tu Coach Jiro dia nak buat seminar kerjasama dengan broker Instaforex. Seminar tu dilakukan di Hotel Everly. Hotel Everly di Putrajaya. Dan Hotel Everly tu betul-betul depan mata saya. Betul-betul depan mata saya. Saya cakap, ini peluang bagus. Jadi dia punya tagline dekat masa tu, tagline dia ialah ingin menjana pendapatan khusus kepada orang yang baru, khusus kepada yang zero yang tak tahu apa-apa tapi boleh menjana pendapatan. Seminar ini adalah percuma saja, cuma perlu bawa laptop sahaja. Saya kata, ini menarik, peluang kemasan. Dah lah percuma buat kat hotel tu bertaraf tinggi pula. Sebab kita tahu kan hotel tu dah tinggi sebab kita meletak kat situ. Jadi makanan pula percuma. Saya kata, ni tak boleh ni sebab dia nak bagi kita ilmu dan bagi kita macam mana nak jana pendapatan. Tapi saya fikir takkan tak ada two-way punya give and take. Jadi masa tu Coach kata di dalam tu jika ingin membeli buku berharga RM50. Jadi saya fikir tak apalah, saya beli ni dengan sekelas hati RM50 untuk saya dapatkan ilmu sebagai tanda terima kasih saya kepada Coach dan juga Instaforex masa tu. Sebab menyediakan tempat untuk kita belajar, untuk menjana income. Masa tu saya tak tahu itu forex. Jadi saya tak tahu forex tu apa. Jadi saya lepas buat pembayaran tersebut, saya cek apakah itu forex. Oh, punya forex ni money exchange, pertukaran wang mata wang asing. Jadi saya tahu bisnes ni saya boleh buat. Jadi macam mana nak guna platform apa, kenapa perlu buat laptop. Saya just follow bulat-bulat saja. Jadi bila saya follow tu, hari demi hari saya tunggu semakin mendebar-debar. Jadi bila dah sampai tiba waktunya, saya pergi dan parking. Masa parking tu saya rasa, sebelum parking tu saya rasa dah malunya aku. Mesti orang yang sebaya dengan aku ataupun lebih muda daripada aku, hebat-hebat dia orang. Dia orang bawa dia orang punya gadget, dia orang bawa dia orang punya laptop, perkakas laptop dia orang. Mesti dia orang dalam keadaan yang hebat. Aku orang yang sebaya dengan orang ataupun lebih tua daripada orang, mungkin aku malulah kan. Jadi saya pun tak apa, kita pergi saja. Kita pergi dengan zero knowledge. Masa itulah saya jumpa dengan Cikgu Dani. Okey, cerita pasal Aziz ni, saya masih ingat sampai sekarang. Hari pertama saya jumpa Aziz ni, yang dikatakan Aziz. Kami tim RTFTT, saya follow coach dan juga tim management time tu ada buat seminar dekat Everly Hotel di Putrajaya, dan pada hari tu adalah hari pertama saya jumpa Cikgu Aziz. Dan kebetulan masa tu memang saya bagi peluang untuk yang lain duduk depan dan saya memang nak fokus duduk kat belakang saya time tu. Dan kemudian memang saya betul-betul duduk sebelah Cikgu Aziz. Time tu saya masih ingat lagi. Dan pada ketika tu saya pun tak tahu yang dia tu Aziz dan tak berkenalan pun lagi. Just masing-masing fokus apa yang disampaikan oleh coach. Sebab waktu tu kita terus run. Jadi laptop yang saya bawa, yang saya pinjam pada adik saya tu hanyalah Windows semata-mata. Sedangkan orang lain yang datang yang berusaha bersama saya pun memang dia orang dah ada application, memang dah ada broker, memang dia orang dah ada MT4. Jadi Dani pun buka, saya nampak wow, banyaknya dia punya MT4. MT4 adik ni kata wah cantik. Saya nampak unik time tu, cantiknya kan. Dia banyak nampak graf tu semua kan. Saya pandang saya punya laptop, nak buka ke tak. Saya hanya buka, saya tak tekan klik apa-apa, Windows semata. Buat tak tahu. Jadi saya tanya kat Dani, macam mana nak download benda ni? Mana nak dapat benda ni?
dah masuk separuh hari tu baru dia tegur dan say hi pada saya apa semua, dan kemudian dia tanya, sedangkan kita dah jalan program tu dah separuh hari, bayangkan dia baru tanya saya macam mana nak install MT4. You bayangkan. Oh, saya ingat dia dah trader dah lama, maksudnya dah boleh faham macam mana nak zone entry ataupun sebagainya. Tapi yang mengejutkan saya ketika tu, dia tanya saya macam mana nak install MT4, dekat mana nak download. Saya terkejut. Okey. Oh, saya anggap okey, ni newbie lah. Tak apa, saya bantulah. Saya bagi website apa semua, link yang ada. Time tu juga dia belajar install apa dan masukkan indikator yang disampaikan oleh coach pada ketika tu lah. Dia kata nak join group tak? Okey, saya kata nak. Saya pun join lah group. Jadi bila join group tu okey semua, saya pun dengar lah apa yang coach sampaikan. Saya tak faham. Dan saya pun cuba buat faham tapi tak faham juga. Saya tanya Dani, berapa awak punya income per month? Dia kata per month bolehlah RM1,000 dia kata. Saya cakap, pada otak saya cakap, RM1,000 dah cukup berbaloi pada saya sebab kita hanya lakukan depan PC saja, depan laptop saja. Kata kerja di atas online je, kan? Tak perlu nak jumpa orang, tak perlu nak jual barang, kan? Tak perlu apa-apa pun. Hanya buat klik-klik-klik saja dah boleh buat duit. Itulah saya fikir. Sebab pengalaman saya ialah offline, ialah saya jumpa orang, saya jual, customer masuk saya jual. Yang ini tak perlu pun. Hanya klik-klik dapat duit. Jadi RM1,000 perlu ya pada saya. Kalau saya rajin, saya boleh dapat lebih. Itu yang saya fikir. Tapi lepas habis seminar tu, coach buat pengumuman. Dia kata, kita akan sediakan kelas akan datang berharga RM2,000, tapi untuk yang ni kita bagi khas untuk siapa yang join seminar ni, harga dia RM1,000. Saya kata, marketing je kot. Tapi mahal gila RM1,000. Pada saya lah. Sebab apa? Sebab saya kerikut dengan diri saya sendiri. Jadi saya kerikut diri saya sendiri, RM1,000 tu saya mahal lah. Kalau isteri minta, anak minta, saya just bagi. Kawan-kawan minta pun, dia minta tolong, saya bagi kan. Saya bagi, saya tak kisah. Ada yang pinjam RM1,000, ada yang pinjam ke saya pun beribu-ribu. Saya bagi, saya tak ada masalah. Sebab saya tolong, saya tak ada mengharapkan apa-apa. Sebab fikirnya, dia minta tolong sebab dia tengah susah. Jadi saya bagi. Saya bagi dia, at least dia dapat selesaikan masalah dia. Tapi untuk diri saya sendiri, saya susah untuk keluarkan duit untuk diri saya sendiri. Jadi saya rasa mahalnya. Jadi tak payah join kelas. Bayang saya pun, tak apalah nantilah, lain kali lah saya join macam itu kan. Jadi nak jadikan cerita, esok harinya, hari Isnin, saya pun sell. Mengikut analisa daripada coach, saya ingat lagi masa tu Euro USD, dia kata set up ni sell. Hari Isnin dia kata boleh jadinya the drop. Jadi saya pun sell lah hari Isnin tu. Saya masih ingat lagi saya punya deposit pun saya kerikut juga. Deposit pun dalam $10 ke $50. Saya ambil yang paling minimum deposit kat Instaforex tu. Jadi saya pun deposit yang paling minimum dan saya masukkan lot 0.01. Lepas tu dia running profit. Saya entry pagi tu, malam tu profit dalam 40 sen. Dia cakap, elah 40 sen je. Sehari aku tunggu pagi dan malam, aku bagi 40 sen je. Itulah diri saya. 40 sen aku buat gerak je banyak kot. 40 sen kalau daratnya US dengan RM baru RM2. Aku buat Grab pun dapat 200. Tapi okey lah, why not dapat RM2 siapa dia bagi kan. Seperti itu. Jadi saya kata, why not naikkan lot. Yelah, kenapa saya boleh naikkan lot? Sebab saya dah join dalam group. Bila join dalam group, banyak sangat orang share dia punya entry, dia punya sell, dia punya buy, dia punya layer berjemaah, layer kau-kau, layer best punya layer. Dan tunjukkan hasil profit. Lihatlah saya buat profit $300, $1,000. Saya kata, wow, aku bawa 40 sen tu. Aku bawa 40 sen. Saya bawa 40 sen. Dia orang dah buat $100, $200, $1,000. Saya bawa 40 sen. Okey, dan dipendekkan cerita. Okey. Sebenarnya kami memang invite lah masuk dalam grup kami dalam grup Telegram RTFDT, dan dia terus masuk. Maksudnya terus buat apa yang
kami buat. Sebenarnya kebanyakan sini-sini memang selalu akan kongsikan analisa, pendapat dan setup-setup yang tertentu dalam grup tu. Dalam masa yang sama, yang kata Aziz ni juga, dia macam cuba untuk tonjolkan diri. Dalam masa yang sama, analisa tu tak kena dengan apa yang kami bawakan dalam RTFCT. Tu yang jadi satu cerita tu sampai satu tahap. Saya masih ingat juga tim admin kami dan juga admin RTFCT ketika tu adakan meeting dan berkumpul dengan coach sekali. Coach cakap, apa kata kita ban budak ni? Pada peringkat awal saya buat seminar di tak silap saya di Everly Hotel. Masa tu dia buat salah satu tajaan broker dan beliau datang. Saya tak kenal pun masa tu. Tapi dah kenal baru saya tahu pasal saya jumpa di alam anda, tahu sikit sebanyak selepas tu. Jadi apa yang saya dapat lihat ialah dia bermula, saya perasan dia mula berkongsi dalam grup. So dalam grup ni, grup Telegram kita yang utama tu, jadi dia selalu berkongsi. Jadi bila dia kongsi tu, perkongsian dia sangat mengarut. Dan saya geram lah pasal dia tunjukkan confirm lah sampai sini, confirm lah itu, duit boleh grow cepat. Jadi itu tidak kena mengena dengan kita punya asas foundation pada Royal TT. Jadi apa yang saya tengoklah, saya nak bagi peluang. Peringkat pertama saya bagi peluang tu, saya nak masukkan beliau dalam kira Zoom lah untuk interview dan sebagainya, untuk tengok apa dia faham dan sebagainya. Tapi dia tak muncul. Rupanya bangun lambat. Dia kata ini dah tak ada attitude ni budak ni kan, memang tak ada pakai Jadi apa yang saya ambil langkah positif, nampak beliau terus improve sebenarnya. Saya tak tahu pula pada sama juga dia juga dibimbing oleh Dani secara belakang maksudnya belajar balik moving average dan sebagainya. Dan beliau ni seorang yang sangat rajin. Maksudnya live saya siang dan malam semua keluar. Maksudnya dia datang, dia hadir. Dan saya selalu participate. Jadi kita saya lah terutamanya jadi realize kehadiran. Cuma saya nak tahu dia ni betul ke tak betul. Sebab dalam TT ni dia kena ada satu fokus, kita tak boleh money oriented. Kita kena betul-betul ada tujuan nak grow diri kita dan juga nak grow orang lain. Dan terutamanya lah kongsi pada orang lain dulu untuk grow diri kita. Aziz ni seorang suami yang sangat penyayang, walaupun dia bukan penyabar. Dia cuma tak sabar dengan kerana isteri dia je. Dia tak suka isteri dia clingy, mengada. Tapi walaupun dia tak sabar dengan isteri dia, kadang-kadang dengan kerana anak dia, tapi so surprise, dia sabar untuk mengajar orang. Itu yang saya macam respect lah kat situ. Untuk pertama kalinya saya dapat tahu masa saya join STIB dekat Kuantan kalau tak silap. Itulah pertama kali Aziz bagi tahu yang dia loss sebanyak 100k. So memang tergamam lah masa tu. So mana datang duit 100k yang dia dapat. So mungkin salah silap saya jugalah sebab saya jenis yang tak suka ambil tahu pun duit formula berapa, dia ada simpanan ke tak. Perasaan masa dapat tahu yang dia loss 100k, sumpahlah siapa tak terkejut, memang terkejut gila. Tapi benda dah lepas kan, so nak marah pun tak boleh sebab kalau marah pun duit tu takkan kembali balik. So selagi dia boleh come back, selagi dia dah belajar daripada kesilapan, so saya cakap dengan dia tak apa. Anggap saja yang 100k tu pengajaran untuk dia. Lepas ni kalau ada apa-apa kelas lagi, kena join lah supaya tak lost. So lepas dari situ dia selalu buka video coach, dia akan study. Memang betul lah dia study, dia 24 jam tu 4 jam saja dia tidur. 20 jam tu dia akan dengar. Sebab saya tidur, saya bangun, dia masih juga dekat masa tu bukan studio, masa tu bilik kecil lah. Masa tu kami duduk dekat Putrajaya. Dia akan melihat setiap video coach yang previous punya. Dia akan melihat, dia akan belajar. So lepas tu tak tahu, itu saya kata Cikgu Aziz ni kalau apa yang dia nak, dia cuba akan dapat. Dia akan usaha juga. Walau susah macam mana pun, dia cuba usaha. Alhamdulillah sekarang ni dia dah come back, dia dah boleh dapat, dia boleh make up money dia sendiri. Lepas tu dia suruh saya belajar dan saya pun belajar sebab saya pun salah seorang trader jugalah. Alhamdulillah
hidup kami lebih better sekarang ni berbanding daripada dulu. Selepas kejatuhan Aziz tu, dia dah memiliki studio sendiri. Setiap pagi rutin harian dia, setiap pukul 9 dia dah siapkan semua sebab dia nak live pukul 10. So dia punya jadual memang busy, memang pack. So sebagai seorang isteri, saya siapkan makan minum, saya hidangkan. Cuma dia pesan dengan kami, saya dan anak-anak, jangan busy sebab dia nak fokus pada live dia punya trading. Jadi sebabkan saya ada MC banyak kali, dan saya pun tak boleh kawal saya punya nafsu, saya pun start terpampang dekat Facebook, join benda ni, beli teknik ni, boleh make money. Dia bukan share entry, dia waiting game punya strategi lah. Jadi saya pun join lah grup tu dan buat pembayaran. Kali kedua saya buat pembayaran, duit tu dia bayar untuk kelas. Jadi bila dah buat macam tu, dia masuk, signal pun follow, teknik tu pun follow juga, signal yang lama follow, yang teknik tu pun follow juga. Lepas tu dia kata teknik macam ni je. Saya tunggu what? Make money. Tapi nak tunggu setup tu lama. Jadi saya follow siapa yang mahir teknik ni dalam grup tu, saya follow je. Dia orang layer lah, saya pun layer. Profit. Tapi bila MC semua diam. Jadi saya kat benda ni tak boleh. Saya ada benda kekurangan. Saya kat macam berjudi pula kan. Asal jumpa benda macam ni kau buat. Dia tak ada control, dia tak ada pengurusan kat situ saya nampak kan. Jadi loss saya dah semakin banyak. Bila loss semakin banyak, saya sedar duit saya dah loss 50,000. So saya tinggal lagi 50,000. So 50,000 tu saya kata tak apalah, saya nak dapat balik 50,000 saya yang loss tu. Terdapat kaya pun tak apa, janji dapat balik modal. Saya pun trade, tak kena trend. Tanpa saya sedar, dalam bank saya duit tinggal sikit. Daripada 50,000 tinggal 30,000, 50,000 tinggal 15. 15 dia turun bawah paras 1,000. Dah semakin berkurang, tinggal 3,000, last tinggal beratus saja. Dan duit tu saya habiskan untuk forex. Waktu saya sedar duit kurang, waktu amount dia bawah 5,000, baru saya sedar saya dah habis banyak. Adalah benda-benda lain saya gunakan duit tu sebenarnya, ada juga. Tapi baru saya sedar. Saya ingatkan duit tu boleh survive saya dalam 2-3 tahun, tak kecil. Rupanya tak sampai setengah tahun saya dah lost duit banyak tu. So tekanan mental semua ada. Saya pun tak apalah, saya fikir tak apalah, aku masih bekerja Grab driver kan, tak apalah. So duit Grab driver yang setiap hari saya dapat tu, itulah saya deposit. Bila setiap kali saya deposit, saya MC, saya make money, saya MC, saya make money. Dan saya cakap kat diri saya dah buat benda tak betul. Nak jadikan cerita, isteri saya, dia nampak saya dalam keadaan stres. Dia tanya saya lah, kenapa? Saya diam kan. Saya kata tak apalah, biasalah stres dengan buat Grab kan. Biasalah stres dengan trade lagi kan. Dia kata okey. Jadi isteri saya ni pula, dia pula tak suka nak ambil tahu berapa duit dalam akaun saya. Dan mungkin family saya didik saya macam tu kot. Saya pun jadi tak suka bertanya, ambil tahu pergi mana duit dia buat apa dengan duit dia. Yang penting bagi saya, dia tak buat benda-benda yang tak elok. Even though saya sekarang ni pun dalam forex pun dia pun tak ambil tahu berapa saya punya income. Macam tu, dia tak ambil tahu. Jadi sebab isteri saya ni pandai saving, itulah puncanya. Kalau dia tak saving mungkin dia ambil tahu, tapi disebabkan dia saving, dia tak ambil tahu berapa saya punya income, berapa apa semua. Cuma kalau saya susah, dia tolong. Macam itulah. So nak jadikan cerita, momen tu bila saya sedih, saya tak cerita pada sesiapa. Sampailah satu masa tu saya balik pada Grab. Dari Grab,
Masa tu isteri dan anak saya sedang tidur. Saya balik, saya buka pintu. Sampai rumah, saya buka pintu bilik, saya lihat diorang lah. Mintis air mata, sedih. Saya tengok isteri saya lihat anak saya cakap, saya ni jadi suami apa Saya nak jadi bapa apa sebenarnya? Saya kalau teruskan macam ni, saya bukan jadi suami yang bagus, suami yang lain. Sebab apa? Sebab saya tak boleh nak memberi keselamatan, perlindungan pada isteri saya di masa akan datang kalau saya teruskan buat macam ni. Kalau saya keep lost, saya buat benda yang tak guna, sepatutnya dah kahwin, dah ada anak, dah semakin matang, tapi sebaliknya semakin mundur, saya semakin jatuh. Jadi siapakah yang akan memberi keselamatan pada isteri saya? Jadi saya lihat anak saya kata, kat diri saya nak jadi bapa apa? Siapa nak bagi pendidikan yang bagus untuk anak saya? Jadi saya cakap, tak boleh, enough daripada buat benda-benda yang bukan-bukan. Tapi saya still trade. Tapi benda tu sakit lah, sebab saya tak ada duit dah. Saya kali dapat duit Grab, saya deposit kat situ je. Jadi saya tak ada hope lah benda kat situ. Jadi perit tu ada, dapat duit habis itu je. Jadi apa yang saya buat ialah stop lah buat benda yang tak betul. Okay. Tapi saya tak boleh buang habit saya tu. Saya kata, apa yang saya punya problem ni? Problem ialah saya tak kena trend. Problem ialah saya masih lagi nak kejar USD. Problem saya masih lagi tak boleh maafkan yang lost 100,000. Jadi saya kata saya kena join. Saya memang join live setiap hari coach, memang saya join. Tapi saya tak kosongkan pemikiran saya. Saya tak kosongkan dada saya. Saya tak kosongkan keseluruhan apa yang terkotor dalam diri saya, apa yang buruk dalam saya. Saya tak kosongkan. Jadi sampai isteri saya, waktu saya ingat momen tu, saya kat dalam kereta, saya ingat, saya berpesan ke diri saya ni dalam franchise saya mampu buat. Kenapa dalam forex saya tak boleh buat? Waktu tu selepas saya fikir je tu, tiba-tiba isteri saya cakap, dia tanya saya kenapa? Saya cakap, saya lost dalam forex. Dia kata berapa? Saya cakap, adalah amount besar juga lah, saya cakap kan. Duit Grab pun habis kat sini juga. Dia kata kat saya, you ada duit ke? Kata duit, saya bagi. Saya cakap janganlah, nanti-nantilah kan. Lepas tu dia cakap, awak boleh buat. Dia sokong saya. Ayat dia cakap, awak boleh buat. Sebab awak dalam franchise pun awak boleh buat. Dalam forex mesti awak boleh buat. Dulu awak dalam franchise, saya respect awak sebab awak boleh buat. Sebagai seorang isteri, saya cuba menyelami minat suami saya. Saya cuba faham apa yang dia nak. Saya cuba, asalkan benda tu tak memudaratkan keluarga saya cuba. So bila dia tengah down, dia hilang arah, saya cakap awak boleh buat. Sebab sebelum ni awak franchise, awak boleh buat, awak memang boleh buat. Awak boleh naikkan sale, awak boleh buat benda tu sampai awak dapat income yang baik. Tapi bila awak ceburi bidang forex ni, takkan awak, bila awak dah jatuh sedikit saja, bukan tersungkur, memang tersungkur pun, awak boleh lagi merangkak untuk bangun. Saya kata awak boleh buat. Sebab saya percaya awak boleh buat. Saya sokong dia, saya support. Sebagai seorang isteri, saya sokong dia, saya support dia supaya dia moving forward. Itu yang buatkan saya kuat lah. Tapi nak jadikan cerita, selang berapa hari, kata dalam gap seminggu lah, isteri saya dah transferkan duit gaji pekerja ke dalam akaun saya. Sebab saya diamanahkan untuk mengira gaji pekerja, untuk bayar gaji pekerja. Jadi duit tu dia dah masukkan. Waktu hari saya nak bayar gaji pekerja, saya dah kira saya siap. Nak bayar tu duit tak ada. Jadi apakah pemikiran isteri saya time tu? Mesti dia kata saya deposit kan. Jadi saya cakap benda ni ditarik oleh bank. Memang betul lah, saya ada hutang dengan bank ni, saya lupa nak bayarkan. Saya pun tak ingat, saya ingat dah settle lah, punya tak settle lagi, dia ambil. Jadi
dah lah tekanan dari segi forex, tekanan dari segi macam ni pula kan. Jadi isteri saya tanya macam mana ni, nak saya guna duit ASB saya tak? Saya kata no, ni salah saya, tanggungjawab saya, biar saya yang selesaikan, biar saya yang cari macam mana saya nak solving. Dia kata kat saya, macam mana nak cari duit tu? Saya kata adalah, you tunggu saja, mesti ada. Saya kata you tunggu saja, insyaAllah ada, saya kata. Jadi saya penyalong. Saya dapat duit, saya bayar terus gaji kerja. Okay, sekarang ni saya cerita kat isteri saya penyalong. Sekarang ni masalah saya ngalung. Macam mana saya bayar golongan? Jadi waktu tu memang depress, memang betul tekanan, memang kata problem, duit banyak dah habis. Dan duit tu orang kata, you tahu tak, ada selama saya dalam orang kata tempoh yang agak lama dalam forex, let's say lah kata 6 bulan. 6 bulan tu lah saya setiap hari saya lalui keperitan di dalam forex. Saya boleh berani cakap macam tu. Sebab contoh saya ambil selama 6 bulan, sebenarnya dia ada tempoh lama, mungkin dah setahun macam tu, tapi saya ambil tempoh 6 bulan. 6 bulan tu setiap hari saya rasa keperitan dalam forex. Saya kata benda ni salah, benda ni totally salah. Jadi benda tu dia terlampau dah lama. Walaupun saya join live setiap hari pun saya tak dapat input apa yang saya nak. Benda tu jadi depressed, saya tekanan, saya sampai kata nekat nak bunuh diri. Saya memang lost, total loss. Memang itu yang saya rasa. Tapi saya beli satu botol arak. Saya cakap, alang-alang nak bunuh diri ni, nak jahanam, baik kau jahanam ke diri kau minum arak, dan kau bunuh diri lah. Jahanam lah hidup kau. Jadi saya fikir macam tu. Memang nekat saya beli. Saya sebaik saya ada pegangan agama. Kalaulah saya minum, hukuman apa pada orang yang minum minuman keras. Jadi saya tak minum lah. Tapi saya berpegang pada arak tu, saya dah buka lah, memang minum. Saya cakap, kalau aku minum, maka aku bunuh diri. Kalau satu hari ni aku minum, mana aku bunuh diri. Kalau aku tidak minum, bermaksudnya forex ni adalah untuk aku. Jadi saya pun balik, saya kawal diri saya balik, saya kontrol trading tetap trading. Trading tetap trading. Sebab saya tak nak buang masa, sebab saya tak tahu kenapa saya tak ada stop. Bukan sebab saya nak gamble, tak. Sebab saya memang itu yang saya skop kerja saya itu. Jadi bila saya dah kata okey, aku tak jadi bunuh diri. Jadi forex ni untuk aku. Saya cakap kat diri saya, Aziz, kalau you bunuh diri, orang kat luar sana akan lebih ramai yang follow you untuk bunuh diri. At least you cubalah jangan bunuh diri. You bangun, okay, you buktikan diri you boleh berjaya, dan orang lain, you dapat selamatkan orang lain yang tengah sedang lost. Waktu you berjaya, waktu tu you selamatkan orang. Jadi saya nekat, saya kena berjaya juga. Jadi saya nak selamatkan orang juga. Itulah impian saya waktu saya dalam forex dan dalam momen tu. Jadi saya ingat, saya nak bantu orang, saya kena berjaya, saya kena pandai. Jadi live setiap hari coach tu saya join je. Waktu tu saya tak ada duit untuk pergi kelas. Jadi bila rasa benda tu, saya join live setiap hari coach, saya join. Kalau coach live pagi-pagilah, malam-malam lah. Kalau tak ada, sementara saya nak tunggu live tu lambat, saya akan lihat rakaman. Apa perlu yang saya perlu belajar. Walaupun saya tak faham, saya belajar je. Saya dengar je kan. Ada yang kalau macam coach tengah mengajar, waktu saya tengah buat grab, saya akan berhenti, saya dengar. Itu saya punya disiplin. Waktu saya waktu malam, sampai isteri saya dengar, kenapa ulang benda ni? Kan benda ni ke waktu weekend lah.
Semasa Aziz cuba untuk berdiri di atas kaki dia sendiri selepas kejatuhan dia, dia belajar 20 hours, 4 hours saja dia tidur. So bila saya bangun saya still nampak dia, saya memang kesian lah, serius memang kesian. Saya cakap kumpul duit, pergi join kelas yang coach anjurkan, dapat ilmu. Dia kata insya-Allah. So sebagai seorang isteri saya cakap kat dia pentingkan tidur, tapi dia kata dia boleh lagi, dia boleh buat. Apa yang saya mampu buat, saya tak dapat tolong banyak, saya cuma sediakan air untuk dia. Saya cuma bagi kata-kata semangat. Lepas tu saya cakap dengan dia, awak mampu buat, insya-Allah awak akan berjaya. Dia back to basic balik dan fokus, dan kita semua dapat tahu dia memang terus belajar daripada sehari boleh dikatakan hampir 20 jam untuk belajar, untuk melihat analisa daripada coach terutamanya, dan daripada situ dia mula aktif untuk bersama kami lah, tim RTFT. Dan apa yang dibawa tu, maksudnya bagi saya lah, seorang trader newbie yang kosong, tak ada apa-apa, dan fokus untuk terus belajar daripada tahun pertama tu dah nampak ada perubahan tu. Dan alhamdulillah sekarang kita nampak dah mula ada result, dah mula bantu rakan-rakan trader yang lain. Dia ni masalah dia satu tau. Satu ialah mungkin sebab usia muda, saya tak sure lah, sebab dia awal 30-an. Satu lagi ialah dia ni degil sebenarnya. Dia degil suka buat kepala sendiri. Jadi dia ni antara orang yang banyak buat masalah sama satu sudut. Saya dalam management saya rasa dia ni banyak masalah. Dia macam ada idea liar dia kan. Tapi satu kelebihan dia, saya rasa Allah Ta'ala tolong, dan juga satu juga kelebihan dia sendirilah. Maksudnya dari segi kesedaran dia tu, dia degil, dia buat benda bukan-bukan. Bila kita tegur dia betul kan? Bila coach rotan dia sikit, dia akan slow down, and then dia cepat belajar. Itu yang kelebihan Aziz ni, dia cepat belajar, dia cepat tangkap. Itu sebab dia attitude tu yang membawa dia ke hari ni dengan dia dengar cakap, cepat belajar, dan dia cepat adapt. Itu antara ciri-ciri istimewa lah bagi saya Aziz ni. Itu ada kelebihan besar sebab tak semua orang sebenarnya, iaitu degil, buat benda, lepas tu benda tu kebal sebenarnya pada dia. Contohnya dia pun margin, contohnya dia nak buat tak cara macam ni. Dia bagi masa tu saya nampak dia sangat liar, manipulatif dan sebagainya. Tapi saya positif lah sebab kalau you nak tahu, awal-awal kita orang nak ban sebenarnya. Saya dengan geng admin masa tu, ada admin baru ATT dalam grup tu, kita nak ban dia sebenarnya. Dia adalah salah seorang mangsa kena ban, tapi Dani kata tak apa, bagi peluang. Daripada peluang situ. Lepas tu bila kita buat pada serius, pada membership dan sebagainya, dia buat hal yang lebih kurang sama lah. Tapi impact dia tak sekuat daripada yang dia bukan-bukan kan. Cuma saya kata ini tak boleh pakai ni kot kan. Tapi bila kita bagi peluang dan kita tegur, dia berubah. Dan kalau nak tahu, dia dalam tim ni, dia ni kan orang yang sweet tau. Maksud saya sweet tu, dia kan care gila semua orang kat tim ni. Dia macam concern macam sebelum ni saya ada cakap kat dia, saya minat satu donat ni, apa nama dia, macam Bombalini. Macam tu lah. Lepas tu tiba-tiba esoknya dia bawa tau. Dia beli kat mana, tak tengok tu kat meja saya ada Bombalini tu. Saya cakap, oh sweetnya Aziz ni. Jadi saya boleh lihat dan ini video ni saya dah buat tu maksudnya dah setahun lebih saya bekerjasama dengan dia. Saya tengok sebenarnya dia ni kan, pada saya lah dia gifted. Gifted tu maksudnya ialah satu, you boleh tengok satu degil tapi dia boleh mendengar dan dia berubah tu satu. Walaupun dia susah gila nak berubah sebenarnya, tapi dia boleh push. Ini faktor ni jarang orang ada sebenarnya. Yang kedua saya tengok ialah dia ni, saya tak tahulah, dia cepat belajar somehow dia cepat belajar. Dia pada pandangan saya lah, kalau dalam konsep RTT pada tahun ni saya buat kan, saya kata satu ialah awareness, nombor dua follow instruction, massive action, dan surrender pada proses, dan empat be measurable. Jadi pada yang peringkat iaitu massive action tu ataupun follow instruction, dia betul-betul follow, dia betul-betul telan. Itu kelebihan yang luar biasa. Jadi bila dia buat, dia mengajar, dia buat sebagainya, jadi dia dapat lah. Sebab tu saya kata antara cara untuk cepat dapat hasil kaya berjaya dan sebagainya lah follow model. Maksudnya ada satu model, you modeling apa dia buat, konteks dia. Jadi dia buat apa saya buat. Jadi saya tu mungkin salah satu faktor dari segi gifted dia, kesedaran dia, dan juga cara betul menyebabkan dia dapat hasil lah dengan cepat. Dan dia memang sangat-sangat workable guys. Dan disiplin, respect lah.
Dia tak ada kompromi. Dia macam saya juga lah. Macam walau macam mana pun aku bahu aku buat. Macam mana aku heret. Walaupun aku demam pun aku buat. Walaupun aku tak boleh bangun, kalau aku selagi aku boleh bangun aku buat. Jenis gitu. Yang termasuk Dani dan trainer yang lain pun sebenarnya. Tapi di antara yang the most yang agresif dan high energy. Dan pada masa sama juga satu program yang saya rasa bagi impactful juga lah bila dia bawakan konsep invest reinvest yang saya ajar dalam Critical Mass tu. Dia bawa dari segi konsep namanya playbook mentoring, iaitu beliau mula grow akaun tu setiap bulan. Dan saya sebenarnya tujuan saya ialah tahun ni, khususnya 2022 masa video ni buat ni, ialah saya nak lahirkan banyak yang konsisten. Make money satu hal, konsisten satu hal, grow money satu hal. Semua tu lain-lain. Ada orang sebenarnya lah tak make money langsung. Ada orang ialah iaitu dia dah konsisten tapi tak kaya-kaya. Pasalnya mindset dia, management dia tak ada formula yang betul. Jadi itu yang saya sangat happy dekat situ. Dan hasilnya ialah bila dah 3-4 bulan berlalu, saya dapati ialah ramai student yang juga turut profit. Kan pasal dia ada satu program khusus nama dia Playbook Mentoring. Mentoring tu maknanya monthly mentoring. Jadi mentoring tu hari-hari tapi kita panggil dia Playbook Mentoring, monthly mentoring. Menyebabkan ialah lebih ramai yang dapat direct bimbingan. Jadi sebab tu kalau you perasan kalau siapa dah tanya saya ni macam dah letak macam Dani ni, ini skop dia, Aziz ni skop dia, Azizi ni skop dia, Zari skop dia. Instructor saya tengah pilih beberapa orang untuk buat saya creating new scope kan. Jadi itu yang saya nampak lah pasal Aziz, dan kelebihan juga wife dia support lah. Jack very good sebenarnya, sangat membantu kan, sentiasa positif, tak ada fikir negatif langsung kan. Rajin masak kan, kita buat basic intensif apa semua dia masak. Dan bersama juga dia sangat open lah, open mind. Open mind tu maksudnya lah membantu dari segi tindakan dan juga membantu dari segi follow up maksudnya sentiasa juga bagi tahu Aziz. So bagi saya pasangan yang ideal lah, maksudnya saling support dan membantu satu sama lain. Boleh kata dulu waktu PKP tu, setiap malam dia dengan isteri dia Jack akan bawa makanan kat kami tau. Dia memang suka entertain orang. Dan dia punya rumah juga kita orang punya pot untuk buat makan-makan ke barbecue kan. Sebab kan dia take care tu yang kita rasa macam rapatnya macam family tau. Itu antara saya rasa ciri-ciri yang ataupun istimewanya Encik Aziz. Saya masa tu saya terpandang coach punya video. Saya cakap, bukan terpandang, saya teringat coach ni seorang yang dah berjaya. Setiap kejayaan dia tu mesti ada pernah dia jatuh. Mesti ada video tu. Saya cari, ada. Video tu adalah stosh gila. Saya tunggu dia punya setting sama, saya tak kena trend, saya buang semua cat, saya tarik, saya drag, saya lihat stosh gila, saya guna stosh gila semata mata. Saya guna stosh gila. Saya dekat diri saya dalam diri saya nak betul-betul mahir. Saya nak buktikan diri saya nak berjaya. Saya nak tolong orang, semua orang yang kat dalam komuniti tu. Saya nak bantu semuanya boleh. Supaya semua orang boleh trade dan boleh kena trend. Jangan butuh trend macam saya. Dan saya nak bantu sebaik yang mungkin. Saya nak buktikan pada diri saya boleh buat. Jadi saya buatlah benda tu. Saya tunggu. Saya ingat lagi saya trade GBPUD. Saya tunggu time frame besar berkumpul. Saya sell masuk lot yang paling kecil. Sebab keyword dalam coach punya waktu dia bangkit tu, dia kata dia buat benda yang betul. Saya fikir saya buat benda yang betul juga. Jadi dia kata benda apa yang betul? Dia kata buangkan semua indikator. Saya indikator BB Mastery je. Jadi indikator tu je lah. Saya nak buang apa? Saya guna benda yang tu. Jadi coach kata, dia kata guna lot yang betul, modal yang betul. Dia kata masuk lot yang kecil lah ni. Saya pun masuk lot paling kecil. Bila dah running 5 USD, saya biarkan je. Jadi bila dah running 10 USD, saya nak tambah lagi layer. Masa tu saya sell, saya ingat. Cakap, tak boleh. Kalau aku layer, sekejap lagi boleh MC ni. Tunggu dulu, apa yang dia nak bagi tahu. Bila waktu itulah saya nampak daripada 10 USD, dia berpatah balik 5 USD. Saya jadi pelik. Siapakah yang menghalang kau daripada drop daripada 10 USD turun 20 USD tapi kau naik balik 5 USD. Siapakah yang menghalang kau? Saya check balik dekat situ. MA Ping. MA Ping dia orang sebut apa dalam grup? Support. Yang ni MA apa? Resistant. Tempat untuk sell. Saya sell lagi satu.
Alhamdulillah lepas seminggu saya dapat 500 USD daripada modal saya. Saya ingat lagi modal saya ialah 50 USD. Itu duit yang saya ada. Saya jaga betul-betul dan alhamdulillah saya dapat dalam 500 USD dalam masa seminggu. Kat situlah momen saya kenal trend. CTU tu apa, CTD dia apa, CCU tu apa, CCD dia apa. Saya pegang basic je. Saya tanah azam, waktu aku dah kaya nanti, aku kena ada protection. Aku kena ada saving. Aku akan tolong orang juga, tetapi aku kena protectkan duit aku dulu. Supaya aku boleh tolong diorang. Aku tolong diorang dari segi pelbagai angle nanti. Itu yang saya pasang intent saya. Jadi berbalik kepada saya punya apa yang saya fikir, iaitu saya nak balas jasa coach. Saya tak ada duit untuk join kelas, tapi saya join live. Itu saya buat. Dan macam mana saya nak balas jasa coach, saya tak boleh bagi duit pada coach. Saya tak boleh. Maksud saya kenapa tak boleh bagi, ialah bukan yang tu yang dia nak. Jadi saya fikir, saya nak balas jasa dia, saya nak tolong orang dalam platform dia untuk bantu lagi. Jadi saya berdoa, at least saya dapatlah satu hari nanti aku dapat duduk setaraf dengan dia. Satu stage dengan dia, agar aku boleh tolong orang juga. Yang itu saya fikir. Alhamdulillah masa tu coach nak buat STIB, Pusing Satu Malaysia. Saya kata coach, saya nak follow. Waktu live saya komen di ruang komen. Saya kata saya nak follow, boleh tak saya follow? Jadi pada suatu hari itu saya jumpa di Alam Mandai, jumpa beliau. Nampak mukanya macam macam orang yang degil sebenarnya. Degil tu maksudnya lah dah ada tuju sendiri. Jadi saya pun muskil lah. Saya pun tanya lah. Saya kata, kenapa you join RoyalTT? Kenapa you berminat, you join RoyalTT dan kenapa you berminat untuk share dan sebagainya? Dia kata dia, satu perkara yang saya ingat lah, dia kata dia nak tolong orang supaya orang tak jadi macam dia. Saya kata apa maksud tak jadi macam dia? Rupanya dia dah rugi sebenarnya makan ratusan ribu sebenarnya. 100 ribu tak silap saya. Dia mula nampak, dah mula dapat hasil. So bila dapat hasil makan makanan minggu, makan bulan, jadi dia rasa nak contribute back. Dia rasa berterima kasih. Saya pun kata macam ni lah. Saya setuju apa yang you nak buat, saya setuju apa yang you nak fokus dan saya setuju ialah you nak bantu. Jadi saya benarkan. Untuk pengetahuan you, untuk sama ada you baru kenal RoyalTT, baru kenal saya, tetamu yang dah kenal saya jenis orang yang suka orang tu berfikir sendiri sebenarnya, compare daripada saya kata ABCD 1, 2, 3 kau kena buat macam ni. Sebab kita di RoyalTT kena lahirkan leader. Pada peringkat awal, kebetulan ada satu broker taja kita buat seminar dipanggil STIB. STIB. Jadi seminar tu kita buat seluruh Malaysia dan saya agak jadi macam perasan dengan kesungguhan Aziz ni bila boleh katalah saya tak ingat berapa banyak seminar, kata 7 dah sini, 6 tu dia hadir. Kecuali dekat Melaka tak silap, semua hadir. Jadi dia datang juga dengan kos kewangan dia sendiri kan, accommodation sendiri. Jadi saya tengok dia committed tau. Dia committed. Jadi saya kata, oh ini yang antara kriteria macam dah timbul. Sebab saya suka orang Indonesia sini, saya takkan suruh kau pergi-pergi, saya takkan suruh. Jadi saya okey, dia ni boleh lah kot. Sebab ada komitmen tu ada kan. Lepas tu dia pun tunjuk juga dia ada bantu orang. Masa tu Zahrin sekali you kena ada cikgu Zahrin. Masa tu dia ajak Zahrin pergi seminar juga dekat Ipoh. Padahal dekat KL dia dah lepas, dia pergi dekat Ipoh. Jadi itu antara yang saya realise komitmen lah. Dari segi komitmen tu ada. Nak dijadikan cerita sebenarnya berterima kasih pada beliau juga. Sebab saya dulu tak berapa nak ke kelas ke, tak berapa serius sangat dari segi nak buat rasmi mengajar RoyalTT kan. Maksudnya lah menggunakan RoyalTT untuk bagi education. Jadi satu hari tu beliau datang ke ni studio ni yang saya ada ni kan. Jadi kata, coach, saya rasa kita kena buat serius. Saya kata, apa bahasa serius? Dia kata, ialah kena buat kelas tiap bulan. Saya kata, gila kau kalau tak ada kerja, kita nak buat kelas tiap bulan kan. Maksud saya ialah sebab saya ada pengalaman dan training. Tiap bulan tu satu ialah terlalu rapid. Lepas tu kita tak ada masa. Kita nak fokus training lagi. Kita nak fokus. Ialah YouTube RoyalTT ni kan kita buat free education. Saya start 6 tahun lepas sampai hari ni saya buat video pun kita non-stop education. Percuma kan. Jadi saya kata tak relevan lah nak buat apa tu kita punya fokus kita tu kan. Maksudnya nak buat kelas tiap bulan. Jadi beliau kata okey, ikut atas coach lah, coach nak buat macam mana. Jadi saya ambil kira sebab saya satu lagi ialah saya ada trauma dengan tim sebenarnya guys. Sebab dulu banyak saya hancur, banyak saya kena lah pasal saya ada tim, banyak saya ada partner. Tapi saya kata mungkin sebab ini berbeza pasal dia datang daripada fahaman saya, dia datang daripada background saya. Jadi saya ambil tindakan, iaitu saya kata why not kita cuba. Jadi saya mula kumpul guys. Saya mula kumpul Dani mula-mula saya panggil Dani. Dani saya ambil dulu pasal Dani ni sini Dani you jadi lead dan Aziz akan follow you. Masa tu ada 2 orang masa tu. Sekarang ni dah ada ramai lah. Dah ada Zahrin, Cikgu Azizi dan instructor itu semua kan. Jadi apa yang berlaku, saya kata macam ni. Saya nak you start dengan bagi
analisa setiap hari. Dan saya bagi tempoh sebulan. Saya nak tengok dia komitmen tak. Sebab salah satu saya nak tengok dia jadi leader. Nombor 2, dia ada self-discipline. Dia ada komitmen tak. Jadi apa saya buat lah, saya suruh dia buat. Dan dia buat secara percuma hari-hari, termasuk Dani dengan Aziz. Dan akhirnya saya dapat, ini workable lah. Dan orang lagi nampak manfaat. Pasal kita believe, kalau kita pergi more reality, kalau kita pergi pada lagi spesifik kepada aktiviti dalam trading tu, mereka tu maksudnya student atau orang baru, dia akan lebih jelas. Sebab bukan saja teori, sebab you bawa dia orang kepada praktikal kan. Jadi itu yang saya jadi perasan benda ni workable dan entah macam mana nak jadi cerita. Kadang-kadang duduk sini kelakar je, entah macam mana, banyak cerita entah macam mana. Tengok YouTube ada membership guys. Kan membership, saya pun masuk klik membership tu buka. Masa tu kita buka RM10 saja, tak tahu kan RM10. Lepas tu saya kata tak boleh ni setakat bagi analisis tak ada signal. Sekarang dah ada signal analisis. Lepas tu kita pun kata macam mana kita buat coaching. Maksudnya kita cari orang serius dan kita letakkan harga RM50 atau RM200 lah. Dia bayar YouTube, kita dapat partial, boleh kata YouTube dah ambil fees dia lah kan. So kita dapat lebih-lebihan tu. So jadi apa yang kita buat, tengok community grow masa tu. Makin grow dan kita dapat first 500 kita punya student yang very committed kan. Kita ada 600. Lepas tu saya naikkan harga RM30 pada RM10 tu, kesian sangat lah, cost pun tak sempat nak cover kan. Jadi sekarang ni kita RM50 untuk signal analysis tu, dan still juga cheap untuk compare pada value yang kita bagi, high value kita bagi tu. Dan daripada situ banyak student yang lahir yang lebih baik, lebih bimbing pasal dia macam konsisten kan, macam setiap hari kita tengok paket macam ni, kita bagi tahu kan. Dan in fact sekarang ni ada live trading sekali, bukan saja kita bagi signal analysis, bukan saja bagi coaching, dari segi bentuk holistik kan, dari segi mindset, dari segi money management, risk management, dari segi psikologi kan, dari segi iaitu metodologi, method kita technical yang juga daripada basic sampai intermediate, dan approach tu sangat powerful guys. Pasal you boleh tanyalah peserta-peserta yang join dan memang sampai dah bertahun-tahun join sekarang kan, dia setahun lebih juga dia orang tak discontinue lah, dia memang sambung dalam membership. Jadi Aziz sangat beraktiviti dalam tu, sangat membantu. Jadi alhamdulillah lama-lama tu saya diserap sebagai trainer. Yang itulah saya rasa the best moment saya boleh sampaikan kepada semua orang agar dia dapatlah kejayaan itulah. Pada semua di luar sana, tak kisahlah apa yang you buat, you janganlah you ego, you janganlah you rasa you besar, you janganlah you rasa kedekut dengan diri sendiri. You nak buat apa-apa pun dalam bidang you mesti ada mentor dan you mesti adalah community. You ada community untuk mencepatkan you punya proses. Kalau you di dalam bidang pasaran kewangan forex, iaitu forex ni, you mesti ada mentor dan juga ada community. Jika ada program, contoh di Road to FTT, you ada kelas, you ada program STIB dan juga program seminar, you ada membership, you join ye semua. Sebab apa? You punya income tu lebih banyak daripada yang you bayar. Dan kematangan you dan you punya experience lagi besar daripada jumlah yang you bayar. Sebab you nak hidup ni lama. Dan you hasil ilmu yang you ada, hasil apa yang you belajar, you akan serahkan, you akan warisi pada you punya anak-anak. Itu nasihat saya. Jangan ulangi saya punya kesilapan. Disebabkan satu saja kesilapan saya. Saya tak join kelas, saya terpaksa lalui semua tu. Tapi saya bersyukur dengan apa yang saya lalui semua ni, saya dapat sampaikan pada awak semua yang benda ni you tak perlu buat sebab saya dah lalui. So, saya syorkan kalau ada peluang yang diberi oleh Road to FTT, you ambil sahaja. InsyaAllah benda tu akan membawa bagus pada you yang akan datang. Itu saja dari saya. Saya berharap rakan trader yang di luar sana boleh jadikan inspirasi kepada setiap orang sebenarnya, sebab permulaan tu berbagai cara, pelbagai halangan, tapi apa yang kena tahu, usaha dan juga fokus kepada matlamat yang perlu kita capai. InsyaAllah itu akan membantu dalam jangka masa panjang. Sebenarnya sebab Aziz kelebihan dia, komoditi utama dia lah masa pasal dia muda, dia baru 32 around that pasal masa saya buat sekarang saya dah 41. Jadi apa yang saya dapat jelas iaitu dia ada potensi besar. Dia memang ada potensi besar. Dan dia boleh pergi pada ultimate punya landscape lah. Tapi antara benda yang saya nak tekankan juga ialah
kalau dia boleh betulkan a few benda kecil-kecil kan, contohnya ialah dia tidak compare diri dengan orang lain. Saya kadang-kadang saya perasan juga dia selalu compare, oh kau punya bagus, aku punya tak bagus. Jadi dia sentiasa rasa tak mencukupi. Mungkin niat dia lain, tapi apa yang saya perhati ialah dia sentiasa tak mencukupi. Jadi kalau dia dapat mencukupi diri dia, maksudnya apa aku dapat aku terima dan aku embrace, aku harness apa yang ada, dan ini akan bantu dia lebih jauh. Sebab dia ada satu, kadang-kadang saya perasan ialah, oh aku punya macam ni, kau dapat, aku punya tak best, kau punya best. Tak kira lah, mungkin dari segi apa benda pun. Jadi comparing tu kalau dia dapat solve, mindset dia akan jadi lebih powerful. Sebab dia dah dengar cakap sebenarnya, cuma ada satu benda yang kecil-kecil, nimble thing lah. Tak adalah efek, tak adalah benda tu teruk sangat, tapi benda tu bila ada, dia jadi keep comparing, akhirnya dia tak ikut proses dia sendiri dan dia tak serlahkan talent dia tak serlahkan power dia pada masa yang sama. Jadi saya tu je, tapi it's not big deal lah. Tapi dan saya nampak dia pun dah ada perubahan. Cuma ini antara message yang penting juga, bukan untuk dia juga, untuk you semua, supaya you ada perubahan dalam apa yang you buat. Okay? Jadi saya punya harapan lah, harapan saya pada Aziz terutamanya ialah boleh dengan Royalty Tea untuk grow bigger. Kita dalam proses untuk pergi pada next stage yang seterusnya, kita looking forward ialah kita makin dikenali, sebab kita nak bantu ramai orang luar kat sana. Ada yang kena scam kan, ada yang juga kena pelaburan tak betul dan sebagainya, ada yang education tak apa-apa, janji confirm biru duk jual Lamborghini, duk jual tu. Jadi kita tidak anti dekat situ, kita takutnya orang yang masuk tu pun jadi haru biru lah, maksudnya tak ada kesudahan. Jadi kita harap ialah perjuangan Royalty Tea ni boleh bantu orang untuk mula, orang yang konsisten dan juga grow, betul-betul kaya dengan financial market. Kadang-kadang orang ingat Royalty Tea ni forex. Yelah, nampak macam mana saya start dengan forex dah 15 tahun. Takkan saya nak kelentong you cakap start dengan saham, betul tak? Jadi apa yang saya cakap ialah, saya kata ini adalah financial market dan kita fokus pada teknikal risk management. Kan kita ada, dia panggil itu value management, value investing. Dan kita fokus pada situ, kita fokus pada growth, kita fokus pada personal development, kita fokus pada mindset, kita fokus pada psikologi, kita fokus pada interaction, kita fokus pada result. High value, high impact dan high result. Kita nak impactful result. Jadi itu dah Royalty Tea. Jadi pada yang tengok ni, ini perjalanan, dan mungkin perjalanan Aziz atau perjalanan yang lain yang mungkin tengok video ni, mungkin ini perjalanan you. Dan hopefully you akan jadi orang yang lebih successful dan lebih berjaya dari segi jangka masa panjang. Alright, all the best. Terima kasih.